Tajuk utama malam ini, dua beranak rentung. Juga angka baharu COVID-19 turun 3 angka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazida Mustafa. Dua kanak-kanak antara yang maut dalam kemalangan membabitkan 4 sekeluarga di kilometer 4 Jalan Bentong Raup. Dalam kejadian 4:10 pagi tadi, kereta dinaiki mereka yang dilapor dari arah Kota Baru itu dilapor bertembung dengan sebuah trailer mengangkut kenderaan. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Jusoh berkata, mangsa yang maut di tempat kejadian ialah pemandu kereta jenis Pro 2 Myvi terbabit, Marliana Abdul Muid, 37 tahun dan adiknya Marlia, 36 tahun akibat tersepit selain mengalami kecederaan parah di kepala. Dua mangsa kanak-kanak dikenali sebagai Muhammad Aish Haras Aziz, 7 tahun dan anak Marlia, Muhammad Faiz Aryan Muhammad Faizuddin, 9 tahun yang berada di bahagian penumpang belakang. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia di Hospital Bentong kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Kesemua mangsa beralamat di Banting, Selangor. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dipandu Marliana cuba memotong kenderaan hadapannya tetapi tidak berjaya sebelum bertembung trailer dari arah bertentangan. Pertembungan itu mengakibatkan pemandu dan penumpang hadapan tersepit dan kereta mangsa remuk di bahagian hadapan menyebabkan bantuan bomba diperlukan bagi mengeluarkan mangsa. Pemandu trailer yang berusia 42 tahun dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kesemua mayat mangsa dibawa ke Hospital Bentong untuk bedah siasat dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua beranak ditemui rentung dalam kebakaran rumah 2 tingkat di Jalan Manja, Kampung Baru 1, Tangkak dalam kejadian 11.50 pagi tadi. Bapa dan anak lelaki masing-masing berusia 54 dan 15 tahun itu dipercayai terperangkap di tingkat atas kediaman berkenaan. Bomba dalam satu kenyataan berkata kebakaran membabitkan 2 rumah jenis separuh kekal dan 80% daripada keseluruhan bangunan musnah. 4 jentera bomba dan sebuah utiliti dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tangkak dihantar ke lokasi kejadian dengan dibantu BBP Muar dan BBP Bukit Gambir membabitkan 24 anggota. Katanya punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan manakala operasi ditamatkan pada jam 1.58 tengah hari tadi. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua lelaki yang cuba menyelamatkan seorang kanak-kanak yang dibawa ombak ketika mandi di Pantai Kandis, Bacok, Kelantan petang semalam ditemui lemas. Mangsa pertama ditemui sekitar jam 7.19 malam, manakala mangsa kedua ditemui sekitar jam 2.50 pagi tadi. Sementara itu, kanak-kanak yang disangka lemas itu ditemui selamat kira-kira 300 meter dari daratan. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Muhammad Syudin Mat Shah, 46 tahun dan Junairo Hafizan Johari, 35 tahun. Menurut maklumat yang diterima, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bacok, Yus Heri Mahmud berkata, mereka datang secara berkumpulan untuk mandi di tepi pantai sebelum salah seorang daripada mereka dikuatiri lemas dan 2 mangsa yang meninggal dunia itu cuba untuk menyelamatkan kanak-kanak berkenaan. Namun perkara yang tidak disangka berlaku apabila kanak-kanak yang disangka lemas itu ditemui selamat. Muhammad Aman Firas Muhammad Shah, 12 tahun ditemui terapung dalam keadaan terlentang kira-kira 300 meter dari daratan. Mangsa yang juga pelajar sekolah kebangsaan Beris Lalang itu kemudian diselamatkan nelayan yang turut terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat. Muhammad Aman Firas ditemui sekitar jam 10 malam sebelum dibawa ke Jeti Tok Bali Pasir Putih dan dihantar ke Hospital Tengku Anis Pasir Putih untuk rawatan. Dalam kejadian sekitar jam 6.50 petang semalam, kanak-kanak berkenaan dikatakan dibawa ombak ketika mandi di pantai bersama jiran sekampung. Menyedari kanak-kanak berkenaan dibawa ombak, Muhammad Syudin dan Junairo Hafizan cuba untuk menyelamatkannya sebelum kedua-duanya dibawa ombak besar. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat.
Sementara itu, di Terengganu, isteri kepada lelaki yang dikhawatiri lemas di Sungai Petuang, Tasik Kenyir berharap agar suaminya ditemui segera tidak kira dalam apa jua keadaan. Sharifah Ramli, 19 tahun, tidak menyangka kejadian ini menimpanya hanya selepas seminggu mendirikan rumah tangga. Operasi mencari dan menyelamat Ami Azizul Abu Bakri 22 tahun itu masuk hari kedua melibatkan radius 2 km persegi dari mangsa dilaporkan hilang. Isteri mangsa ketika ditemui turut menceritakan kelakuan pelik suaminya sebelum dilapor lemas ketika bercuti bersama keluarga. Dia minat warna biru gelap, warna merah, warna hitam. Dia jarang minat warna putih. Dia tak minat, memang dia tak minat. Baju dia pun tak ada warna putih. Cuma baju akad nikah tu je warna putih. Memang dia nak sangat baju akad nikah dia tu. Dia nak pakai baju nikah dia tu hari Jumaat. Telefon pun dia cari warna putih ke saya. Dia beli selipar ke saya dengan dia pun warna putih. Memang tak sangka ni mungkin tu petunjuk dia nak pergi. Sementara itu, 15 anggota dari unit pasukan penyelamat di air PPDA turut melakukan pencarian di permukaan dan dasar air. Namun sehingga kini tiada sebarang petunjuk. Menurut Komando Operasi Muhammad Basri Kamarazaman, kedalaman air sehingga 75 kaki serta suhu 20 darjah Celsius menyukarkan lagi pencarian mangsa. Di sini di kawasan Tasik, keadaan air di Tasik di dasar semalam kita turun lebih kurang dalam 18 meter. Keadaan di dasar keadaan yang keladak dan berselut. Jadi tahap melihatan diver kita adalah zero visibility. Jadi menyukarkan kerja menyelamat dan pencarian mangsa. Dalam kejadian kira-kira jam 5.50 petang semalam, mangsa Ami Azizul 22 tahun dari kampung Sungai Buaya Dungun dilapor berenang dari sebuah rumah rakit ke Sungai Petuang Tasik Kenyir untuk mandi sebelum dilapori hilang. Isu penggunaan kalimah Allah sekali lagi akan diperhalusi menerusi sesi muzakarah kedua yang dijangka diadakan dalam tempoh 2 minggu lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, sesi itu akan melibatkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama panel akidah dan undang-undang. Dan kita akan cuba untuk kemaskan lagi beberapa cadangan dan beberapa matlamat yang akan kita bahaskan dalam muzakarah kebangsaan, insya-Allah, untuk kita ambil satu pandangan yang jitu dalam isu ini, begitu juga beberapa tindakan-tindakan yang sesuai, insya-Allah. Muzakarah kedua ini katanya lebih fokus kepada task force iaitu dari sudut perundangan selain memperkasakan fatwa berkaitan kalimah Allah. Muzakarah kali pertama diadakan pada 16 Mac lepas dan keputusannya telah dipersembah kepada Majlis Raja-Raja dan pihaknya masih menunggu ketetapan dari Majlis Raja-Raja. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Mac lepas memutuskan bahawa penganut agama Kristian di seluruh negara boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab lain iaitu Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan agama mereka untuk tujuan pendidikan, namun Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Dato' Dr. Zulkifli ditemui selepas tinjauannya ke Pondok Moden Zakat Negeri Kedah di Alor. Ketika ditanya berhubung kewujudan sindiket poligami yang bertindak memalsukan dokumen, Dato' Dr. Zulkifli menasihati umat Islam untuk mengikut saluran pernikahan poligami yang sah agar tiada prejudis atau sangka buruk dalam kalangan ahli keluarga. Saya perlu dapatkan maklumat dengan sedetailnya mungkin daripada JAKIM dan juga pihak berkuasa agama negeri untuk saya pastikan apakah ia berlaku dalam skala yang besar ataupun kes-kes yang terpencil. Walau macam mana pun saya syorkan kalau dalam ibadat seperti perkahwinan ikutlah saluran yang betul, saluran yang sah tanpa membawa kepada prejudis dan salah sangka su'zan di kalangan keluarga. Marilah kita sama-sama menginsafi dalam membina rumah tangga yang Allah sendiri sebut mahu datangkan sakinah, barakah, mawaddah, rahmah. Media sebelum ini mendedahkan terdapat sindiket poligami yang memalsukan dokumen seperti tanda tangan, surat menyurat serta sijil nikah palsu jelas berlaku, malah penglibatan orang dalam
dilihat menjadi pihak pemudah cara. Jemaah haji negara akan diberikan keutamaan dalam pemberian vaksin COVID-19 sekiranya ia menjadi syarat utama Kerajaan Arab Saudi dan keputusan rasmi mengenainya dikeluarkan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata pihaknya akan bekerjasama dengan tabung haji bagi mengenal pasti senarai jemaah yang bakal menunaikan rukun Islam kelima itu. Buat masa ini kita belum lagi menerima keputusan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan keperluan untuk diberikan vaksin COVID-19. Apabila kita dapat ketetapan bahawa ianya adalah wajib, maka kita akan bekerjasama dengan tabung haji untuk melihat kepada senarai yang diluluskan untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini supaya mereka diutamakan dalam pemberian vaksin. Jelasnya Jawatan Kuasa Kecil Penilaian Permohonan Akses Awal Vaksin telah mengesyorkan untuk menyokong pemberian vaksin berdasarkan permohonan oleh tabung haji TH mengikut jadual. Beliau berkata demikian pada sidang media perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK secara maya hari ini. Dalam perkembangan sama, Khairi memaklumkan tumpuan juga akan diberikan kepada pekerja industri berkapasiti besar bagi pemberian vaksin terutama yang berada di zon berisiko tinggi apabila negara sudah memperoleh bekalan vaksin yang mencukupi. Sementara itu, fasa kedua PIK akan bermula 19 April depan dengan melibatkan warga emas, orang kurang upaya OKU dan pesakit kronik. Penerima vaksin yang tersenarai akan dimaklumkan menerusi aplikasi MySejahtera, panggilan telefon atau hikmat pesanan ringkas SMS bermula 5 April atau 2 minggu sebelum tempoh suntikan. Setakat ini 2 juta daripada 9 juta golongan sasaran untuk fasa kedua telah mendaftar dan bilangan itu dijangka akan meningkat. Buat pertama kali untuk tahun ini, angka harian baharu COVID-19 kembali mencatatkan 3 angka. Apabila 941 kes dilaporkan hari ini, kali terakhir negara merekodkan kes baharu COVID-19 di bawah 4 angka ialah pada 9 Disember tahun lalu dengan 959 kes. Selangor masih merekodkan kes harian tertinggi dengan 219 kes, diikuti Sarawak 192 kes dan Johor 171 kes. Ia menjadikan kes aktif meningkat kepada 14,219 kes. Sementara itu, terdapat 373 kluster masih aktif termasuk 3 kluster baharu yang dikesan hari ini. Kluster tersebut ialah kluster Seksyen 16 di Selangor dan kluster Jalan Azlan di Kuala Lumpur. Masing-masing membabitkan tempat kerja. Manakala satu lagi kluster ialah kluster Taman Vistagro di Sarawak melibatkan komuniti. 5 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan kumulatifnya meningkat kepada 1,260 kes. Selepas ini, remaja hina polis terlepas hukuman penjara 3 bulan. Alhamdulillah bertemu kembali. Mahkamah Tinggi Alor-Star hari ini mengenepikan hukuman penjara 3 bulan terhadap seorang wanita atas pertuduhan menghina polis di media sosial tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Ghazali Shah selepas menerima rayuan pihak pembelaan selain turut mengurangkan denda RM10,000 kepada RM5,000 terhadap Nur Sahira Muhammad Mizwar, 20 tahun. Bagaimanapun, tertuduh boleh dipenjara 2 bulan jika gagal menjelaskan denda berkenaan. Pada 31 Mac tahun lalu, Mahkamah Session menjatuhkan hukuman denda RM10,000 dan penjara 3 bulan terhadap Nur Syahira selepas mengaku bersalah membuat dan memulakan komunikasi jelik menerusi Facebook dengan niat menganiaya orang lain. Nur Syahira yang bekerja sebagai pembantu kedai dikatakan memuat naik status itu selepas marah dengan tindakan polis mengarahkannya pulang ke rumah ketika anggota terbabit melakukan pemantauan UPS COVID-19. Terdahulu, peguam yang mewakili tertuduh, Datuk Naran Singh, dalam rayuan berkata pihaknya berharap hukuman terhadap tertuduh diringankan berikutan dia sudah insaf dan menyesal atas perbuatannya selain mengambil kira usia tertuduh baru menjangkau 19 tahun ketika itu.
Selain itu, Naran berkata tertuduh sudah menjalani hukuman penjara selama 10 hari dan laporan akhlak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga menunjukkan tertuduh seorang anak yang baik, bertanggungjawab dan kini bekerja kilang untuk membantu keluarga, memandangkan bapanya adalah pesara tentera dan ibunya merupakan suri rumah. Timbalan Pendakwa Raya Akhari Durrani Aziz memohon supaya satu hukuman setimpal dikenakan terhadap tertuduh kerana kesalahan menghina polis adalah sesuatu yang serius dan patut menjadi pengajaran kepada orang ramai. Keluarga tertuduh bagaimanapun membayar denda berkenaan. Biarpun 36 kali keluar masuk penjara kerana kesalahan dadah, seorang penagih tegar berusia 50 tahun ini tidak serik mengulangi kesalahan sama. Lelaki berkenaan antara 50 yang ditahan dalam ops sarang di Ibu Negara hasil operasi pasukan polis IPD Dangwangi dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK awal pagi tadi. Operasi bermula sekitar 2 pagi tadi dan hanya dalam tempoh singkat, polis berjaya menahan 50 penagih di kawasan hotel-hotel bajet dan pasar awam di sekitar Jalan Chowkit dan Jalan Raja Bot. Turut serta dalam operasi itu, unit anjing pengesan K9. Dalam tempoh 1 jam, serbuan pasukan polis berjaya menahan 50 penagih selain mengenal pasti pembekal dadah yang aktif di sekitar pasar awam. Pasar awam, tempat yang paling mudah untuk mereka bekerja untuk mendapatkan hasil, mendapatkan wang bagi mereka memperolehi bekalan dadah. So ini salah satu tempat dan ada satu tempat lagi di kawasan samping lah. So pada pagi ini kita menumpukan di sekitar kawasan Chowkit dan juga di Jalan Raja Bot. Ramai antara yang ditangkap sedang berhayal secara individu mahupun berkumpulan. Hasil pemeriksaan juga mendapati salah seorang penagih wanita didapati penghidap HIV. Turut dirampas pelbagai jenis dadah, antaranya heroin. Kesemua yang ditahan adalah warga tempatan berusia 20-an hingga 50-an dan dibawa ke IPD Dangwangi untuk tindakan lanjut. Melestarikan pertanian moden di samping menjamin bekalan makanan di Selangor. Usaha Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS itu dirancakkan lagi dengan kewujudan sebuah lagi hub sekuriti makanan di negeri berkenaan. Bertempat di Cangkat Menteri Sabak Bernam, hub sekuriti itu dibangunkan di tanah berkeluasan 2,400 hektar. Hadiza Faisal ada laporannya. Atas tanah 2,400 ekar inilah projek Selangor Smart Agro Park bakal diwujudkan demi merealisasikan hasrat kerajaan dalam memastikan simpanan sekuriti makanan di negeri ini terjamin. Dan tidak hanya itu, pembinaan kilang sawit dan juga pemeliharaan Central Forest Pine juga bakal dibina. Sebagai pemacu pertanian moden, Selangor Smart Agro Park SSAP diwujudkan berasaskan Internet of Things IoT serta infrastruktur moden bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Tidak ketinggalan, penggunaan drone berskala besar untuk pemantauan jarak jauh selain berupaya mengumpul data menerusi sensor di setiap pelosok agropark. Lebih menarik, SSAP juga menerapkan kaedah penggunaan tenaga suria atau agrofotovoltaik sepenuhnya bagi meningkatkan produktiviti tanaman dalam masa sama meminimumkan penggunaan elektrik. Antara kepelbagaian tanaman di SSAP ialah jagung, cili, kelapa, pisang dan nanas. Bagi membantu pengusaha ladang sawit tempatan dan penduduk Felda menjual hasil pada kadar optimum, kilang kelapa sawit milik PKPS juga bakal dibangunkan. Ia sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat di samping menggalakkan kaedah pertanian moden. Kita juga telah mewujudkan dan mewajibkan untuk setiap pengusaha-pengusaha yang ada di dalam Smart Agro Park ni itu 10 ekar sekurang-kurangnya untuk kita adakan lot khusus untuk agropreneur yang baru ni. Kita akan minta diorang train as konsep mentor-mentee di dalam Smart Agro Park ni juga.
Selain itu, kelestarian flora dan fauna juga antara fokus utama pembangunan SSAP. Inisiatif Central Forest Pine berperanan memelihara habitat semula jadi yang unik dan terancam, antaranya tapir, beruang matahari, kepelbagaian jenis burung dan sebagainya. Dengan sekali jalan untuk 2040 PK ni banyak. Itu satu, kita bangunkan agropreneur, kita wujudkan ekonomi berimpak tinggi, kita adakan food security dan kita juga jaga biodiversity. Usaha melestarikan pertanian moden serta hub bekalan makanan di negeri Selangor tidak terhenti di sini. Ketika ini, PKPS dalam fasa terakhir perancangan untuk mewujudkan SSAP di beberapa lokasi lain di Selangor, termasuklah membangunkan sebuah pusat penghasilan daging atau Selangor Meat Center di masa hadapan. Semoga segala usaha kerajaan dalam mewujudkan pelbagai projek berimpak besar seperti ini dapat dicontohi oleh setiap negeri di seluruh Malaysia, terutamanya dalam melestarikan pertanian moden. Ia sekaligus dapat memperkukuhkan lagi pertumbuhan dan aliran ekonomi di negara ini. Khadijah Faisal, Berita Al Hijrah. Kemudahan pembiayaan mikro bangkit di bawah Bank Islam Berhad kini diperluaskan kepada segmen usahawan siswa dan belia. Ketua Pegawai Eksekutif di Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan golongan belia muda menceburi bidang keusahawanan selain menyokong kelangsungan dan perkembangan perniagaan sedia ada. Pembiayaan mikrobangkit ditawarkan di bawah kontrak kord atau pinjaman tanpa faedah yang menyediakan pembiayaan serendah RM500 hingga RM3,000 bagi perniagaan baharu dan RM3,000 sehingga RM20,000 bagi tujuan pengembangan perniagaan. Tempoh bayaran balik pinjaman adalah di antara 6 bulan hingga 3 tahun. Usaha memperluaskan bantuan tersebut kepada golongan belia melibatkan pemeteraian perjanjian usaha sama strategik antara Bank Islam dengan dua rakan pelaksana baharu iaitu Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Majlis Belia Malaysia MBM baru-baru ini. Menerusi bangkit, penerima akan turut diberi latihan dan bimbingan perniagaan secara praktikal yang dijalankan oleh rakan pelaksana. Muhammad Muazzam berkata, menerusi penyediaan kemudahan ini, Bank Islam bukan sahaja dapat menyediakan sokongan dana yang diperlukan usahawan muda tetapi memperkasakan pengetahuan dan kemahiran usahawan siswa dan belia terlibat agar dapat mereka berdaya tahan, inovatif dan bersaing dalam persekitaran perniagaan yang mencabar. Katanya bangkit juga akan membimbing usahawan mikro yang sebelum ini tidak mendapat perkhidmatan perbankan untuk menjadi kumpulan pelanggan yang layak mendapat perkhidmatan perbankan. Mula dilancarkan pada November tahun lalu, pembiayaan mikro bangkit memanfaatkan wang sumbangan yang diterima daripada masyarakat atau organisasi melalui platform pendanaan awam Bank Islam Sadaqah House bagi membantu usahawan yang layak. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Suspek letupan bom sah anggota kumpulan pengganas JAD. Menyedari tanggungjawab besar yang digalas sebagai Ketua Setiausaha Negara KSN, Tan Sri Muhammad Zuki Ali menerbitkan buku sulungnya bertajuk 365 Hari Muhammad Zuki Ali, Aspirasi dan Cabaran. Buku itu jelasnya diinspirasikan melalui pengalamannya sebagai KSN ketika negara berdepan pandemik COVID-19 dan pergolakan kerajaan yang amat mencabar. Banyak yang kita kena ubah, terutama sekali yang melibatkan cara kita bekerja, cara kita menyampaikan perkhidmatan supaya ini tak terkesan. Kerana hari ini kita lihat akibat pada perintah kawalan perkhidmatan, banyak perkhidmatan yang mungkin kalau kita masih lagi menggunakan atau berdasarkan pada kaedah lama, saya khawatir kalau perkhidmatan yang ingin disampaikan tak dapat disampaikan seperti yang mana yang kita rancangkan.
Melalui pengisian buku tersebut, beliau turut mengingatkan agar setiap penjawat awam melaksanakan tanggungjawab dan tugasan berdasarkan prinsip sense of urgency, iaitu fasta atau bergerak pantas dalam organisasi secara flatter, agile, streamlined, tech-enable, efficient dan resilient dalam menyelesaikan permasalahan rakyat dengan lebih pantas. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Buku 365 Hari Muhammad Zuki Ali, Aspirasi dan Cabaran bersama media di Putrajaya siang tadi. Laporan luar negara, 2 pengebom bunuh diri yang terbabit dalam insiden letupan bom di sebuah gereja di Makassar semalam disahkan pasangan suami isteri yang juga anggota kumpulan pengganas Jamaah Ashurat Daulah JAD. Ketua Bahagian Hubungan Masyarakat Polis Indonesia, Argo Yuwono berkata, siasatan awal mendapati pasangan itu baru berkahwin 6 bulan lalu. Suspek lelaki dikenali sebagai L, manakala isterinya YSF yang merupakan seorang pekerja swasta. Polis turut menyiasat penglibatan suspek lain dalam perancangan letupan itu. JAD antara kelompok pengganas di Indonesia yang terbabit dalam beberapa kejadian keganasan di Indonesia sejak 2004 selain turut dikaitkan dengan kegiatan pengganas di Iraq dan Syria. Dalam perkembangan sama, polis turut menemukan bahan letupan yang mempunyai kaitan dengan kejadian semalam dalam serbuan di Bandar Bekasi. 13 individu turut ditahan kerana dipercayai mempunyai peranan masing-masing dalam penghasilan bom serta rancangan letupan itu. Dalam kejadian 10.28 pagi semalam waktu tempatan, 2 maut manakala 19 cedera akibat letupan bom yang diletakkan di pintu gerbang gereja. Insiden berlaku ketika penganut Kristian sedang beribadah pada minggu pertama perayaan Easter. Sebuah loji penapis minyak di wilayah Jawa Barat, Indonesia terbakar. Insiden kebakaran besar itu menyebabkan 5 cedera manakala kira-kira 950 orang yang tinggal berhampiran loji minyak tersebut terpaksa dipindahkan. Berdasarkan video yang tular di media sosial, letupan besar turut berlaku di lokasi kejadian. Letupan kuat turut berlaku ketika kebakaran hingga menyebabkan beberapa rumah berdekatan rosak. Kebakaran dilaporkan berlaku selepas tengah malam ketika cuaca buruk. Loji penapis minyak yang mampu mengeluarkan 125,000 barel minyak sehari itu dikendalikan syarikat Pertamina milik Kerajaan Indonesia. Pertamina memaklumkan punca kebakaran tersebut masih belum diketahui dan berharap operasi fasiliti itu dapat kembali pulih dalam tempoh 4 hingga 5 hari. Jangan ketinggalan menyaksikan Tijarah 9 malam ini yang bakal mengulas hukum shipping halal atau haram bersama hos Syabana Hassan. Baik, gunung berapi di Iceland yang masih memuntahkan lavanya menjadi tarikan pendaki gunung sehingga menjadikan kawasan itu sebagai pesta. Paparannya menutup berita Al-Hijrah malam ini. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.